الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan kita nikmat yang terlampau banyak, yang mana Allah Taala mengurniakan kita nikmat Islam dan iman dan mengurniakan kepada kita nikmat nyawa yang paling berharga, yang memberi peluang kepada kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Ketika mana Allah Ta'ala mengambil nyawa-nyawa orang-orang yang terdekat dengan kita. Berita-berita kematian sangat hampir kepada kita. Baik yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Kampung Jaya, khususnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang ada dalam majlis kita pada malam ini. Saya bukan orang yang alim, bukan orang yang pandai, jarang-jarang juga mengaji, main kuliah ni. Tapi telah dijemput oleh Al-Fadhil Ustaz Khairuddin ataupun pihak Duat Kemaman sempena dengan program Terengganu Maju Berkat Sejahtera peringkat Dun Cukai pada malam ni. Yang insya-Allah pada malam ini di Padang Astaka kehadiran yang amat berhormat Menteri Besar kita. Insya-Allah pada pukul 9 malam nanti. Baik. Alhamdulillah, malam ini kita nak membicarakan surah yang paling pendek. Tajuk yang tidak diberilah, tajuk bebas. Surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Siapa dia tahu? Siapa dia tahu? Depan ni. Surah paling pendek dalam Al-Quran. Surah dia Al-Ikhlas. Perak. Enggak nana. Surah paling pendek dalam Al-Quran, 3 ayat aja. Kenapa? Kalau malah-malah tak mesti ingat ayat 3 ayat ni. Tahu ayat benda, surah tak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pendek habis, sadaqallahul azim. Atau kalau malah nak sembahyang tarawih, itulah surah paling pendek dalam Al-Quran. Tapi tak pelik kalau orang kita tak tahu. Tak pelik kalau orang Melayu, orang kita ni, sama ada orang muda ataupun orang tua, tak tahu surah paling pendek dalam Quran, sebab orang Arab pun tak tahu juga. Orang Arab pun tak tahu. Ditanya dalam satu rancangan dalam YouTube ataupun masa saya zaman belajar di Mesir dulu, orang Arab ni buta kok, buta Quran. Saya pernah pergi pada satu perkampungan di Tonto, satu negeri di sebelah belah barat Mesir. Saya pergi satu perkampungan, saya tengok nama apa kampung tu. Di situ ada lahirnya setiap tahun 1000 orang hafiz Al-Quran. Setiap tahun 1000 orang hafiz Al-Quran daripada kampung tu. Jadi bila kita pergi kelas tu, tengok orang tua-tua mengaji, orang Arab. Kita first time tengok, punya betul kok macam kita. Orang tua-tua. Tapi dia guna kaedah lain lah. Tapi nak kabarnya, kalau orang kita tak tahu, orang kita yang masih ataupun dah berusia tak tahu, tak pelik sebab kita bukan orang Arab. Hak pelik orang Arab sendiri tak pandai baca Quran. Kemudian orang Arab juga pelik, kita pandai baca Quran tapi tak pandai berbahasa Arab. Kita sebut hari-hari, hari Ahad tu asal Arab. Yaumul Ahad, hari Isnin, Yaumul Isnin. Sulasa, hari Selasa. Arbi'ah, hari Rabu. Banyak perkataan-perkataan kita ni sebenarnya datang daripada bahasa Arab. Baik, kenapa kita nak baca surah Al-Kautsar? Kerana bersempena dengan bulan Zulqa'dah. Nama kita pun banyak nama Arab. Zul yang memiliki. Maksud dia yang memiliki. Qa'idah, bulan Zulqa'dah di antara bulan-bulan haram. Maka bulan ni ada kaedah dia. Apa kaedah dia? Kaedah dia tidak boleh berperang pada bulan-bulan haram. Di antaranya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga selagi apa? Bulan
rupa dah. Segi 4 bulan haram. Dan di antaranya pada bulan ni lah, bulan Zulqa'dah. Selepas bulan Zulqa'dah kita akan menyambut Zulhijjah. Kenapa namanya Zulhijjah? Pada bulan tersebut orang mengerjakan haji dan juga umrah. Hijjah, haji, orang pergi haji. Zulhijjah. Maka kita pun ambil banyak perkataan-perkataan daripada bahasa Arab. Maka kenapa dinamakan surah Al-Kautsar? Ada orang puang kita nama Kautsar. Ada nama puang nama Kautsar. Orang pandai bahasa Arab lah tu. Jangan-jangan orang bagi nama anak dia Al-Kautsar. Apa maksud Al-Kautsar? Maksud Al-Kautsar kalau kita tengok dalam tafsir, banyaklah tafsir. Saya bawa tafsir Jalalain. Antara tafsir yang ringkas. Apa maksud Al-Kautsar, ataupun kita bacakan daripada ayat yang pertama, inna a'tayna ya Muhammad Al-Kautsar. Apa dia Kautsar? Huwa nahrun fil jannah huwa hawdahu turadu alaihi ummatahu wal kautsar khair al-kathir minan nubuwah wal Quran wasyafa'ah wa nahwiha. Sesungguhnya telah diberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa dia Kautsar? Sungai di dalam syurga yang bernama Kautsar, ataupun sebuah telaga yang terdapat padanya banyak kebaikan. Dan di antara kebaikan daripada sungai tersebut adalah kebaikan nubuwah, kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Quran, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat dan selain daripadanya, dan banyak lagi lah. Dan kita sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi diberikan khususiat ataupun keistimewaan penghulu para nabi. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipandang mulia menjadi penghulu para nabi? Kerana wal Quran, kerana adanya Al-Quran. Bulan yang paling mulia di antara dalam ramai-ramai nabi, para anbiya, nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita selidik ataupun kita kaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa nabi menjadi penghulu para nabi? Kerana diturunkan kepadanya Al-Quran, kitab yang sesuai sepanjang zaman. Kalau kita tengok bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan adalah paling mulia? Kerana pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Malam yang paling baik daripada 1000 bulan, malam apa? Malam Al-Qadar. Sebab apa malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Kerana pada malam tersebut turunnya Al-Quran. Dan banyak lagi lah yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaah wasyafa'ah. Apa syafaat? Syafaat dia adalah Nabi diberikan keistimewaan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek, tetapi pahala ataupun ganjaran yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama 1000 tahun, 1000 bulan. Seumpama umat-umat yang terdahulu umur dia sampai 1000 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun pendek, baina 60 wa 70, 60-70, tetapi Allah Ta'ala setiap tahun Allah Ta'ala bagi shortcut. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar. Maka kita baru sahaja melalu daripada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala berikan selepas Ramadan kita sambut bulan Syawal ataupun Hari Raya Aidil Fitri, maka kita sudah hampir kepada bulan Zulhijjah, iaitu Hari Raya Aidil Adha. Maka sebab itu malam ni kita nak baca surah Al-Kautsar. Bila mana kita diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka kita kena bersyukur. Dengan cara mana? Fasalli li rabbika wanhar, dan hendaklah kamu sembahyang kerana Tuhan kamu. Fasalli li rabbika wanhar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu. Wanhar, dan hendaklah kamu berkorban ataupun menumpahkan darah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda orang yang bersyukur adalah bila mana Allah Ta'ala kurniakan dia nikmat yang banyak, dia tunaikan sembahyang. Bila mana dah sembahyang dah selesai, dia tunaikan kewajipan ataupun sunnah yang paling Nabi suka untuk lakukan adalah berkorban di bulan Zulhijjah, ataupun sembelih korban, binatang korban. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa nama dia?
Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan hendaklah kamu mohon pertolongan dengan Allah dengan sabar dan juga solat. Maka tadilah tanda syukur kita solat. Yang kedua adalah orang yang solat ialah dia tahu bahawa tidak ada yang boleh menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan bis-sabri, dengan sabar dan juga solat. Maka sebab itulah mak ayah kita, orang-orang tua dulu, tok nyang kita, bila mana apa yang dipesan bila anak dia nak pergi jauh, nak pergi belajar, nak pergi kerja, nak mengaji dan sebagainya, apa dia pesan? Mu nak jadi benda jadilah, sembahyang jangan tinggal. Sebab apa? Sembahyang ni antara kunci kita ni, tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ramai orang buat modal. Aku dak sembahyang, dak tutup aurat, aku sembahyang. Aku puasa. Dak cukup. Itu tanda di antara tanda-tanda kita hamba Allah Taala yang bersyukur. Tapi kalau kita lebih baik daripada itu, kita patuhi apa yang Allah Taala suruh. Sembahyang kena buat apa? Tutup aurat. Dalam sembahyang boleh tutup aurat, tapi di luar sembahyang buka balik aurat. Itu dia dah betul lah. Sebenarnya sembahyang ni lah banyak mengajar kita tentang kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang kita boleh berpuasa. Bila mana kita takbir Allahu Akbar, kita tak boleh buat benda lain dah. Nak makan tak boleh, nak cakap tak boleh, nak bersembang tak boleh, nak buat apa pun benda pun tak boleh, kecuali kita menghadap Allah Taala, baca dengan bacaan yang telah Nabi ajarkan kepada kita sebagaimana rukun dalam solat. Maka gitu juga hidup kita ni, bila mana sembahyang boleh taat kepada Allah Taala, kenapa di luar sembahyang kita tak boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita kena muhasabah. Sedangkan sembahyang itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita melakukan kemungkaran dan juga keburukan. Maka kita kena kaji balik sembahyang kita. Maka bila mana Allah Taala bagi kita terlampau banyak nikmat, maka kita kena tunaikan solat. Dan orang yang solat 5 waktu, dia tidak cukup kalau dia tak buat sunat, benda-benda yang sunat. Tanda bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Kerana nak kabarnya dia ni hamba yang bersyukur. Sayyidatina Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, kenapa engkau bersembahyang sehingga bengkak-bengkak kaki? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dah kita, Nabi ni tak ada dosa. Tak ada dosa. Nabi sendiri, utusan Allah Subhanahu taala, sampai bengkak-bengkak kaki, Nabi sembahyang ataupun solat sunat. Apatah lagi kita ni orang yang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada dosa, orang yang banyak buat salah, orang yang banyak mengata ke orang yang macam-macam lah, buat maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Mengapa kita tidak mahu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sembahyang? Kalau cukup dah sembahyang kita 5 waktu, maka tambahkan dengan amalan-amalan sunat. Kemudian pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkaitan asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Sebab turunnya ayat surah Al-Kautsar ni, bahawa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Nabi tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kautsar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, "Tahukah kamu apakah Al-Kautsar?" Maka mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Alaihi khairun kathirun yuridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Aniyatuhu adadul kawakib. Yukhtalajul abdu minhum. Fa'akulu ya Rabbi innahu min ummati. Fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Maksudnya Nabi SAW bersabda, Al-Kautsar adalah sebuah sungai ataupun telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam syurga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah bejana-bejana ataupun bekas untuk mencedok air daripada telaga Al-Kautsar ataupun sungai Al-Kautsar ini sama banyaknya dengan bilangan bintang-bintang di langit. Kemudian diusir darinya seorang hamba
maka aku berkata, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuatnya selepas daripada ketiadaanmu. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Nak ceritakan bahawa telaga Al-Kausar ataupun sungai Al-Kausar ni pada hari kiamat adalah satu telaga yang semua umat manusia nak minum daripadanya. Bagaimana diceritakan kedahsyatan padang mahsyar kelak bila mana kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap. Kita ni tidak berpakaian, kemudian masing-masing tidak tak fikir dah orang lain, fikir diri sendiri. Hatta para nabi pun fikir diri dia sendiri. Maka bila mana pada mahsyar ni dikatakan berjuta-juta tahun untuk dihisap setiap amalan manusia ni, maka umat datang kepada Nabi Adam AS. Tanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, percepatkanlah hisap ini. Apa jawapan Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, diriku, diriku. Pergi pula kepada nabi-nabi yang seterusnya, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, maka percepatkanlah hisap pada hari ini. Maka diberi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad untuk dihisap terlebih dahulu. Itu di antara kelebihan ataupun syafaat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena dianjurkan ataupun setiap kali khutbah Jumaat diingatkan kepada kita supaya sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apa ayat dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah Taala dan juga para malaikat berselawat kepada Nabi, kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad yang nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu di antara orang yang bakhil di atas dunia ni, bila mana dia dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni sampai orang pelekeh, ada seorang ustaz isu baru ni yang kata naik gunung jerai lah apa benda. Dia kata, dan ustaz tu, Tok Syekh tu mungkin kenal lah di kalangan kita ni. Bila mana dia ceramah je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pelekeh ataupun nak kritik seseorang itu, jangan kritik apa yang dia buat bila mana berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak dia cerita tak betul tu satu hal. Hak dia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu satu kebaikan yang patut kita puji. Kita sendiri payah nak selawat pada Nabi. Orang tu mengajar, walaupun ada perkataan ataupun apa yang disampaikan tu tak betul, royak hak tak betul. Jangan royak, orang selawat atas Nabi ni tapi dia berselindung di sebalik selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kita nak banding dengan dia ni, orang yang banyak sentiasa mulutnya, bibirnya basah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Taala perintahkan tadi. Maka kekurangan ataupun keburukan yang ada pada dia jangan menafikan selawat yang dilakukan oleh individu tersebut. Sebab itu adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang payah juga yang buat tu, yang kritik tu, yang komen tu ustaz-ustaz sendiri, orang yang belajar agama. Jadi jangan terlalu cepat kita nak hukum orang, sebab bila mana konon-konon ialah dekat media sosial ni, kalau kita boleh rock seseorang yang glamour ni, hebat lah. Kita boleh kata ke Perdana Menteri, kita boleh kata ke MB, kita boleh kata ke orang yang ramai pengikut ni, orang yang mengajar ni ramai follower, hebat lah, kira hebat. Jadi jangan sampai kita nak kemasyhuran, kita nak follower ramai, like ramai, komen ramai, share ramai, sampai kita menghina perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kelebihan telaga Al-Kausar ni? Disebut bahawa barang siapa yang minum daripada telaga Al-Kausar, mereka tidak akan dahaga selama-lamanya. Bayangkan hari yang panas terik di padang mahsyar, tidak ada air yang mampu menghilangkan dahaga kita kecuali telaga yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan Al-Kautsar. Nak kabarnya besarnya telaga ataupun sungai Al-Kautsar ni
diumpamakan pencedok-pencedok ataupun gelah-gelah yang nak angkut air daripada sungai ataupun telaga tersebut, banyaknya seperti mana banyaknya bintang-bintang di langit. Kita tengok atas ambil gambar pun, kalau pakai satelit ataupun pakai teleskop, nak kira bintang tu tak terkira banyaknya. Jadi nak kabarnya, walaupun sebanyak bintang di langit, tapi masih ada orang yang tidak dapat minum daripada telaga tersebut. Kerana sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW tadi, ada umat di kalangan umatku yang tidak mahu mengikut aku. Kerana apa? Kerana Nabi SAW telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk kita amalkan dalam hidup kita. Maka ada di kalangan kita yang tidak mahu beramal dengan amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan kepadanya ataupun diusir hamba tersebut. Maka walaupun syafaat Nabi ini, Nabi minta, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia umatku, maka dikatakan sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuatnya sesudah daripada Nabi SAW tiada. Maka sebab tu kita bimbang, kita nak sangat syafaat Nabi SAW supaya kita dapat minum daripada telaga Al-Kautsar tadi. Maka berdasarkan daripada asbabun nuzul ini, sebagian ulama berpendapat surah Al-Kautsar adalah surah yang diturunkan di Madinah. Kerana Anas bin Malik masuk Islam setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Namun ada pula yang berpendapat surah ini diturunkan di Makkah, lalu diturunkan lagi di Madinah. Kata Ibn Katsir dalam tafsirnya tidak memastikan apakah Al-Kautsar ini surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Tidak kisahlah surah ini diturunkan di mana, sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita ambil pengajaran daripada surah Al-Kautsar ini. Maka asbabun nuzul yang lain, surah ini diturunkan berkenaan dengan Ash bin Wa'il. Dia ni sering menghina Rasulullah SAW sebagai Al-Abtar, ataupun di akhir surah tu disebut Inna syani'aka huwal abtar. Apa dia abtar? Al-munqati' an kulli khair atau al-munqati' al-iqab. Orang yang terputus daripada segala kebaikan. Dia kata ke Nabi ni orang abtar, Nabi ni terputus. Sebab apa Nabi terputus? Bahasa kampungnya mudah, mu ni bukan mati pucuk, dia tak ada zuriat. Sebab anak Nabi Al-Qasim meninggal dunia ketika mana Nabi lepas dapat anak Nabi SAW namanya Qasim, maka Qasim meninggal dunia. Maka dibuat bahan ejekan Nabi ni abtar, orang yang terputus, tak ada zuriat dah, tak ada keturunan. Maka sebab itulah turunnya ayat ini nak cerita bahawa apa? Siapa yang memusuhi Nabi SAW, siapa yang mengata, mengeji, menghina Rasulullah SAW, sebenarnya dialah yang terputus. Al-Ash bin Wa'il ni kalau kita sebut orang tak kenal pun. Tak kenal. Sebab apa? Sebab dia ni banyak kata ataupun banyak mengeji Rasulullah SAW. Maka dia sebenarnya yang terputus daripada semua kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, daripada surah ini kita tengok sedikit tafsir daripada tafsir Ibn Katsir. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kata a'taina berasal dari kata ata yang artinya memberi. Biasa digunakan untuk pemberian yang menjadi milik peribadi seseorang. Maka kalau kita tak ada sesuatu, kita tak boleh beri sesuatu. Air ni bukan kita punya, tak boleh bagi orang. Tapi kalau kita ada air ni, kita boleh bagi orang. Ada orang hari ni pandai-pandai dia. Mari orang tanya buah berjalan tu. Boleh tak ambil ni? Ambil lah. Bukan dia punya. Tak boleh memberi sesuatu yang dia tidak miliki. Tetapi Allah Ta'ala memiliki sangat banyak nikmat, maka Allah Ta'ala Maha Pemberi. Maka diberikan kepada Nabi SAW Al-Kautsar. Al-Kautsar berasal daripada perkataan kathura, yang bererti banyak. Banyak. Maka jamak dia kathirun, dan kautsar jamak ia bermaksud sesuatu yang sangat banyak. Kathura banyak, kathir banyak, lagi banyak. Kautsar, Al-Kautsar sangat banyak sampai tidak terkira. Orang kata kaya milion gitu. Nak kabarnya Al-Kautsar banyaknya. Dalam maksud Al-Kautsar. Maka sebagaimana saya sebut tadi, ada ulama berpendapat adalah sungai di syurga
dengan berujar pada hadis di atas. Ada juga yang berpendapat bahawa ia adalah telaga di padang mahsyar. Jadi macam mana hak padang mahsyar ke dalam syurga? Jadi dua-dua betul. Maksudnya telaga di padang mahsyar sumber airnya adalah daripada sungai di syurga. Sungai Al-Kautsar tadi turun ke dalam telaga Al-Kautsar di padang mahsyar pula. Maka bila mana disebut Al-Abtar tadi, maka Ash bin Wa'il ataupun dalam kitab Tafsir Jalalain ini disebut Al-Asi bin Wa'il, yang menamakan Nabi sebagai Abtar inda mauti ibnihi Al-Qasim. Saya cerita tadi disebut sebab Nabi kehilangan anaknya Abu Al-Qasim. Jadi makna-makna ini tidak saling bertentangan. Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya keturunan yang banyak dan telaga Al-Kautsar di syurga. Sehingga Sayyid Qutb menafsirkan dalam tafsir fi zilalil Quran, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak dan melimpah ruah yang tidak bisa dihalangi dan tidak putus-putus sehingga ke hari kiamat. Ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Kata sholli adalah bentuk perintah daripada solat, sedangkan kata inhar berasal daripada kataan naharun yang artinya pangkal leher. Ni pangkal leher kita ni nahar orang panggil. Menahar ni tempat sembelihan. Bila mana sebut nahar ni tengkuk ataupun leher kita ni. Dan wanhar maksudnya sembelihlah. Sembelihlah sama ada unta, kambing, lembu. Sebaik-baiknya benda tu adalah satu nyawa. Maksud satu nyawa apa? Seekor kambing. Kalau mampu, seekor lembu. Kalau kaya lagi, seekor unta. Jadi ada persoalan orang tanya. Kan biasanya orang kempen ni ibadah korban dan juga akikah. Korban dan juga akikah. Orang tanya, ustaz, dah boleh dah masuk buat akikah ni? Jadi banyaklah pendapat kata sebaik-baiknya laksanakanlah korban dulu. Korban. Sebab korban ni dia ada waktu dia, iaitu pada hari-hari tasyrik. Sedangkan akikah ni boleh buat sepanjang tahun. Jadi sebaik-baiknya kalaulah kita ada kemampuan, laksanakanlah dulu korban. Kemudian barulah kita buat akikah. Tapi adakah salah? Tak salah. Boleh je buat. Sebab apa? Dah hari biasa nak sembelih, siapa dia nak lapah, siapa dia nak uruh. Jadi hari musim korban ni, sambil-sambil kita buat korban, boleh juga kita masuk satu bahagian ataupun seekor kambing untuk kita melaksanakan akikah. Boleh buat, jangan tak buat, tu masalah. Ni duk bincang, duk balah, langsung tak buat. Baik, Qatadah, Atha dan Ikrimah mengatakan bahawa yang dimaksudkan ayat ini adalah mendirikan solat Aidul Adha dan menyembelih haiwan selepas daripada solat tersebut. Maksud solat di sini, fasholli li rabbika wanhar, dan sembahyanglah. Sembahyang apa? Sembahyang Aidul Adha. Boleh juga ulama menafsirkan sebagai sembahyang biasa, sembahyang 5 waktu yang kita kerjakan 5 kali sehari. Dan ada juga yang menafsirkan solat tadi dengan solat Aidul Adha. Dan kalau kita tengok comel ayat ni, bila mana Allah Ta'ala kurniakan kebaikan, inna a'tainakal kautsar, apa tanda syukur tadi adalah kita solat dan juga kita melaksanakan ibadah korban. Maka ibadah korban hanya sah dilaksanakan selepas orang semayang Aidil Adha. Ada sah pagi-pagi tu sebab nak cepat, ada 100 ekor ni. Surah kita ni tahun ni buat 10 ekor satu. Tak dang ni, kena sembelih awal. Kalau tak lewat siap lewat, tak ada orang nak cara ni. Jadi tak sah. Hanya sah selepas daripada khutbah Aidil Adha ataupun lepas sembahyang lah. Di antara waktu untuk syarat sah sembelihan itu dilakukan. Baik, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan melalui ayat ini Allah Subhanahu Taala memerintahkan untuk sentiasa solat. Ini merupakan kebaikan dari sifat orang yang kebalikan dari sifat orang yang meninggalkan solat pada surah Al-Ma'un. Maka jangan jadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala sebab tidak melaksanakan solat. Dan yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
Al-abtar maksudnya terputus. Apa makna kata syani'aka? Berasal dari kata-kataan syana'an, yang artinya adalah kebencian. Kata ini digunakan untuk menunjukkan bencinya yang bukan pada tempatnya, yang lahir daripada sifat iri hati. Bagaimana kisah Al-Asi bin Wa'il tadi, ataupun Al-Ash bin Wa'il tadi, bencinya pada Rasulullah SAW sampai anak mati pun nak kata ke orang. Nak kata kita ni bila benci pada seseorang, dendam pada seseorang, tengok rumah pun tak ambuh. Lalu depan rumah pun tak ambuh. Datang ni mula lah. Bila balah, bila balah siapa hak tu. Jadi janganlah kita memutuskan silaturahim. Kalau balah tu sebaik-baiknya selesaikanlah cara yang baik. Jangan siapa nak kata ni al-abtar ni orang yang memutuskan ataupun membenci lebih-lebih lagi Rasulullah SAW, maka dia terputus daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan menyambung silaturahim adalah perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau siapa balah, carilah cara jalan penyelesaian untuk berbaik semula. Dan pengajaran daripada surah Al-Kawthar yang pertama menetapkan bahawa Rasulullah SAW memiliki keturunan yang banyak, menafikan kepada kata-kata Al-Asi bin Wa'il tadi. Dan bila mana Al-Asi bin Wa'il ni suka menghina Rasulullah SAW, akhirnya dia menjadi seorang yang abtar kerana semua anaknya mati. Sebab tu jaga-jaga kita ni berhai kata ke orang, berhai mudah cepat sangat. Dia tengok anak mati ataupun anak orang tu sakit ataupun orang tu sakit derah, kita kata tu dah buat korang sama. Sedangkan orang tu telah diuji oleh Allah Subhanahu Taala, boleh jadi sebab dia kena ujian tersebut, kena sakit tersebut, Allah Taala menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa dia. Kita ni hak kata belum tentu. Kita hak kata ke orang ni belum tentu kita mati dalam husnul khatimah. Jadi jangan cepat kata ke orang. Macam saya sendirilah. Ambil kita ni bukan baik sangat. Satu hari kita bawa kereta. Jadi kita bawa kereta ni laju dah, ataupun taklah laju mana, orang belakang ni cocok. Cocok belakang. Jadi laju. Kita pun gerak juga. Nak laju mana? Bahan aksiden pun tahu. Mulut. Kita kata mulut. Kalau kata dalam hati pun tak apa lagi, boleh tahan lagi. Ini bila-bila kita lapar, derah sangat mulut kita ni. Biar derah, biar berlanggar. Akhirnya bukan dia berlanggar, kita berlanggar. Amba sendiri yang berlanggar. Jadi hati-hati bila mana kita nak berkata sesuatu yang tidak baik. Lebih-lebih lagi nak doakan kesilakan orang. Akhirnya saya sendiri aksiden langgar babi kat highway. Lepas kata ke orang dia, masa nak masuk sebelum masuk highway tu, kata ke kereta tu, dia laju. Datang ni lagi berlanggar tahu. Akhirnya kita buat berlanggar. Jadi hati-hati dalam mana kita nak kata ke orang. Allah Ta'ala bagi cash atas dunia. Jadi hati-hati bila mana kita nak mendoakan keburukan orang, biasanya keburukan tu akan kembali pada kita. Doa cepat lambat. Doa dunia pasti dekat akhirat. Biasa gitulah kita tengok, kita baca hari ni dalam akhbar. Anak orang ni kena takak, ngeda-dada. Orang ni zina, orang ni macam-macam lah. Lepas tu hak kena jiran kita. Tu lama nak pandai jaga anak. Tak sedar. Kita tak sedar kadang-kadang kita cakap tu, itulah kita rasa kita pandai jaga anak. Tapi hati-hati kita takut bukan anak kita, tapi cucu kita, cicit kita. Lepas daripada itu. Kesan daripada kita kata hari ni doa kita ni yang mencelakakan orang tadi, yang kata orang tak pandai, akhirnya bukan anak kita, takut cucu kita lagi. Jadi jangan cepat kita nak menilai orang daripada luaran dia. Sebab tu saya kata Allah Ta'ala uji orang tu, Allah Ta'ala uji juga kita. Sebagai contoh, Allah Ta'ala uji dia susah. Jadi Allah Ta'ala uji juga kita, adakah kita tolong orang yang susah? Kawan kita tadi, saudara kita tadi, tu lama dak belajar tinggi-tinggi, dak belajar pandai-pandai dulu, buah zaman sekolah, curi, dak pandai jaga anak. Macam-macam lah anak kata-kata kita ni. Bimbang-bimbang kita yang
akan Allah Ta'ala ataupun kembalikan doa tersebut kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW sebut, doa yang paling baik adalah doa saudara dia, tapi saudara dia tidak tahu doa tersebut. Kita tengok orang dapat nikmat, alhamdulillah, mudah-mudahan aku juga dapat nikmat. Biar doa gitu, ini kereta baru, rumah besar, macam-macam lah, bakar lagi, macam-macam lah, rumah kena pecah dan sebagainya. Jadi jangan, biarlah doa tu doa yang sentiasa baik. Bila tengok orang dapat kebaikan, alhamdulillah, tahniah, moga-moga kita juga dapat kebaikan yang sama. Jangan jadi orang yang abtar lah, orang yang suka kata keji pada orang, bimbang-bimbang kita yang abtar. InsyaAllah. Jadi surah Al-Qasar adalah surah yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang banyak itu Allah Taala memberikan keturunan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telaga Al-Kausar di syurga nanti. Sebagaimana hadis ataupun kata-kata yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alimu auladakum thalasah, ajarkan kepada anak kamu 3 perkara. Apa dia? Hubbu nabiyikum wa hubbu ali baiti wa qiraatul Quran. Cintailah nabi kamu dan keturunan nabi, ahli bait nabi, dan ajarkan kepada anak-anakmu membaca Al-Quran. Ini di antara sebab apa? Sebab Nabi sebut, innaka man ahbabta, sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau kita cinta kepada artis Korea, kita cinta kepada pelakon Korea, pelakon-pelakon tak kiralah Korea ke tak Korea ke, kita akan bersama dengan orang yang kita cinta. Maka kalau kita cinta Nabi, cinta ahli keluarga Nabi SAW, kita akan bersama-sama dengan para anbiya dan juga as-solihin. Ada satu hari itu program di tempat saya lah, di IDC tu. Jadi saya dah kenal seorang ni artis mari tempat kita. Staff puang ni, lagi ambil gambar. Kita kata siapa dia pula mari ni. Kita tengok je lah orang ambil gambar. Moga kita tak tengok TV. Rumah pun tak ada, kat rumah pun tak ada TV. Jadi punya artis. Tanya dia, siapa dia? Tak bersebut lah. Orang Terengganu artis ni. Siapa tahu tu kejar gila. Kata kita pun tak apalah. Minat masing-masing. Jadi nak minat tak ada masalah. Jangan sampai kita mendewa-dewakan. Sebab apa? Kita akan bersama dengan orang yang kita cinta. Kalau kita cinta pada dunia, maka kita takut kepada kematian, ataupun kita takut untuk pergi ke alam akhirat. Sebaliknya lah, kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, kita akan bersama dengan orang soleh. Dan akhir sekali, sebagaimana Nabi sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Jadilah kamu orang alim, orang yang ada ilmu lah, orang ada ilmu. Ataupun au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Macam hari ni lah kita dengar malam ni, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita di antara orang yang muta'alliman. Walaupun tak cukup syarat. Ambulan lah, bukan MB. Ambulan pula. Orang yang belajar. Syarat orang belajar ni orang yang dengar, kemudian dia tulis, dia catat, kemudian dia hafal apa yang dia belajar dan dia amalkan apa yang dia belajar. Tapi Allah Ta'ala, Nabi sebut yang ketiga, tak muta'alliman mustami'an. Kita malam ni lah salah. Mustami'an, orang yang mendengar, dengar ilmu, dengar kebaikan, dengar ceramah, dengar kuliah, dengar tazkirah. Au muhibban, tak jadi mustami'an pun tak apalah, jadilah orang yang cinta kepada ketiga-tiga tadi. Orang pergi ngaji kita suka, orang belajar kita suka, orang pergi dengar kita suka, orang ngajar, orang alim kita suka. Wala takun khamisan, jangan jadi hak kelima ni. Fatahlah ataupun fatahli. Maka celakalah. Siapa dia orang kelima ni? Suka dak, dengar dak, ngaji dak, alim pun dak. Ni ustaz mari ngajar ni, bahang pitih ni sampul. Pasal orang Jepun lah. Ada orang yang kelima ni orang yang selaku. Azan. Jadi sebenarnya ni jangan jadi orang yang kelima ni. Minta-minta jauh lah. Lebih-lebih lagi rumah kita dekat dengan ni. Kadang-kadang mari serabut. Dia pergi sembang. Sakit kepala ni. Ceramah pula malam ni. Malam Jumaat kan. Biasa orang baca Yasin je. Ni main ngajar pula malam Jumaat.
Oh, cakap sungguh. Jangan. Minta jauh daripada kita melakukan perbuatan tersebut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pilih kita ni ada sebab-sebab dia. Umur kita dekat ni Allah Ta'ala nak mudahkan kita buat kebaikan. Kita bagi jalan orang ni, tak semua orang suka rumah dia ni orang lalu. Jadi orang yang memberi laluan, orang yang membersihkan laluan ni dia kira bersedekah. Jadi tiap hari orang lalu depan rumah dia pasang lampu cerah biar nampak depan rumah dia ataupun jalan depan rumah dia terang. Maka setiap hari itulah dia dikira bersedekah kepada orang yang lalu. Dan kalau orang lalu tu pergi surau, pergi sejid, pergi sekolah, pergi mengajar, banyak mana pahala yang dia dapat tanpa dia sedar. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat dalam hidup kita ni mudah je, tapi tak perlu modal pun. Kau buat jahat tu perlu modal. Nak pergi gopok. Kena pastikan line clear. Nak beli nak pergi kelab malam, nak main puang, kena bayar. Benda lagi, nak ngadah-dadah, nak ambil dadah, kena bayar, kena beli. Sedangkan nak buat kebaikan, pahala di sisi Allah SWT free je. Senyum, sedekah, tabung lalu. Jangan buat gitu. Tabung lalu isilah sedekah. Isilah apa yang kita ada. Dah bawa pitih, lepas ni kita transfer online. Ni dekat online banyak ni. YouTube ada, Facebook lah ada. 3 kamera ni. Debar dah nak mari ni. First time mari sini, 3 kamera. Dan apa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit perkongsian apa yang saya bacakan bukanlah orang alim, bukan orang pandai. Mudah-mudahan memberi sedikit bekas dan juga peringatan dalam hati kita untuk kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat di antara orang-orang yang mendapat naungan dan juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digolongkan dari kalangan orang-orang yang dapat minum daripada telaga Al-Kausar. Dan di musim korban ni saya minta semua kalau boleh sebaik-baiknya jangan tinggallah untuk laksanakan setiap tahun amalan korban. Masuklah kalau tak dalam negara, luar negara. Walaupun sebaik-baiknya dalam negara kita tapi dah tak mampu. Ataupun PT dah banyak. Macam-macam kita nak buat. Jadi pilihlah luar negara hari ni macam-macam. Carilah orang yang buat korban di luar negara. Mekah ada, Madinah ada, bumi Afrika ada, banyak tempat. Jadi jangan nak buat langsung. Jadi sebab apa? Sebab tadilah surah Al-Kausar kita baca inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sembahyang dah. Tapi jangan tinggal apa yang suruh Nabi ataupun Allah Taala suruh sembelihan ataupun masuk ibadah korban. Surah ni buat tak? Sekejap. Buat tak buat? Buat tak? Tak buat. Kena buat lah. Kena buat. Sebab apa tak buat? Tak ada orang cara. Malah nak cara, jangan. Benda yang Allah Taala suruh biar kita jadi pemudah cara. Memanglah nampak susah. Saya tiap-tiap tahun alhamdulillah setakat ni masuk lah. Kali terakhir 2018 saya pergi ke Boja. Boja buat sebelah dinu. Jadi memanglah susah. Tapi kita membuka ruang sebagaimana orang minta sedekah. Pernah orang khabar. Ustaz-ustaz ni mari minta sedekah. Dan sedekah tu siapa suruh? Allah Ta'ala suruh. Melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh sebagai orang yang perantara untuk mengambil sedekah daripada orang kaya, menyampaikan pada orang miskin, bukan buat kebaikan ataupun menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan malulah. Bukan minta untuk diri kita, minta untuk kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala, apa yang lemah dan kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa malam ni program di Padang Astaka ada ceramah ataupun ada kuliah perdana. Ceramah perdana bersama dengan menteri apa ni? Datuk Ibrahim Tuan Mak. Menteri dia air dan sumber asli dia ingat dah. Jadi pakat-pakat mari malam ni insya-Allah kita dengarkan dan perasmian daripada Yang Muhammad Menteri Besar kita di Padang Astaka. Dekat ni je, Serik itu siapa? 5 minit siapa? Jadi pakat-pakat pergi, insya-Allah kita jumpa di Padang Astaka malam ni. Wallahu taala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata man abrar ya aziz ya wafa ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.